Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-23 siri Ultraman Blaza. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf banyak-banyak sebab lambat keluarkan video ni. Sebabnya video yang aku dah record sebelum ni dah hilang. Ini semua pasal phone aku tiba-tiba blackout, tak boleh on langsung. Aku tak tahu kenapa dan apa yang dah jadi kat phone aku. So aku pun dah hantar pergi servis, dan orang yang servis phone aku tu kata dia orang terpaksa padamkan semua data yang ada dalam phone aku tu, sebab orang kata apa, nak melindungi privacy aku yang ada dalam phone aku tu. So nak buat macam mana, terpaksalah aku record semula. Dan ini pun aku guna phone wife aku, sebabnya phone sementara aku tu tak boleh detect mikrofon aku. Phone wife aku yang boleh detect. So terpaksalah aku pinjam phone wife aku buat sementara. Tapi apa-apa pun minta maaf banyak-banyak, sebab itulah punca aku lambat keluarkan video ulasan episod ke-23 siri Ultraman Blaza. So apa sebenarnya yang dah berlaku dalam episod ke-23 siri Ultraman Blaza? So first kali kita boleh tengok Dale Tandal muncul sekali lagi dalam episod ke-23 ni, dan pasukan Skat serta Ultraman Blaza terpaksalah menghapuskan Dale Tandal tu sekali lagi. Dan diorang kata ini dah kali kelima Dale Tandal muncul, dan diorang pun tak tahu apakah punca kemunculan Dale Tandal. Dan kemudian si Emi Awobe ni dapat tahu daripada seorang lelaki yang menggelarkan diri dia sebagai Michi, bahawa ada seekor, dikatakan mungkin seekor Space Kaiju tengah on the way datang ke bumi. Kiranya bumi akan menerima ancaman baharu. Dan menurut Emi Awobe, kemungkinan besar ini adalah third wave serangan daripada Space Kaiju selepas kedatangan Bazanga dan juga Jebalga. Dan masa pasukan Skat tengah berbincang pasal kedatangan Space Kaiju third wave tu, tiba-tiba muncul tiga ekor raksasa Taganula. Satu muncul kat Canada, satu muncul kat Jepun, satu lagi muncul kat USA. Dan ketiga-tiga ni muncul secara serentak. Kat Canada tu pasukan Skat tak kisah sangat, sebab tinggi Taganula yang muncul tu hanyalah dalam 15 ke 20 meter saja. Jadi pasukan, orang kata pasukan GGF yang ada dekat Canada bolehlah settlekan sendiri. Dan yang kat Jepun pula, Taganula yang muncul ialah setinggi 60 meter. Jadi kemunculan Taganula ni terpaksalah menggunakan Earth Garen untuk hapuskan Taganula tu. Tapi kemunculan raksasa Taganula yang ketiga kat Canada tinggi pun 60 meter, dan pasukan GGF kat USA memang tak boleh nak hapuskan Taganula tu sebab tinggi sangat. Jadi macam mana nak buat ni? Sebabnya Earth Garen dah diguna pakai untuk hapuskan Taganula kat Jepun. So pada ketika itu terpaksalah Captain Gento bertukar menjadi Ultraman Blaza untuk memusnahkan Taganula dekat Nevada, USA. Okey, tapi ada something yang orang kata apa, yang sebaliknya berlaku. Di saat diorang sepatutnya memusnahkan Taganula tu, tiba-tiba Emi Awobe mendapat panggilan daripada Michi yang mengatakan bahawa serangan yang Taganula nak buat ni sebenarnya raksasa tu nak menghapuskan orang kata apa, Space Kaiju yang tengah on the way ke bumi tu. Jadi Emi Awobe pun dia kata dekat Earth Garen, dia pun sampaikan pesanan tu kepada Ultraman Blaza supaya membiarkan sahaja Taganula tu melepaskan tembakan ke angkasa lepas, sebab Taganula tu sebenarnya tengah mensasarkan Space Kaiju yang tengah on the way ke Jepun pula, ke bumi. Dan bila Taganula berjaya melepaskan dia orang punya serangan tu dan kena kepada Space Kaiju tu, Space Kaiju tu tak mati pun, dan dia tercampak ke bulan kalau kita tengok kat situ. Dan tak tahu, dan kita bertengok Space Kaiju tu masih lagi hidup, dan kita tak tahulah apa yang berlaku selepas itu. Dan di akhir episod tu kita boleh tengok kemunculan semula Chief
of Staff Command iaitu Retsu Haruno. Kan kita tahu sebelum ni Retsu Haruno dah kena dah kena gantung tugas di atas kesalahan yang dia buat sebelum ni. Tapi tak ada salah apa pun sebenarnya Retsu Haruno, tapi kenapa dia kena gantung, itu mungkinlah permainan pihak atasan. Jadi sekarang ni kita nak sembang benda yang menarik yang ada dalam episod ke-23 siri Ultraman Blaza ni. So first kali kita dapat tahu yang Captain Gento ni sepanjang dia menjadi Ultraman Blaza, rupa-rupanya memberi kesan kepada badan dia. Dia sampai kena buat check up dengan doktor, dan doktor kata berlakunya orang kata apa, bone loss, maksudnya tulang-tulang dia tiba-tiba jadi macam semakin nak rosak, dan muscle ataupun otot dia jadi lemah. Rupanya sepanjang dia jadi Ultraman Blaza, benda tu memberi kesan kepada badan dia, seolah-olah macam Blaza dan Gento ni adalah satu jasad yang sama. Kiranya memang dia akan terbawa-bawa lah efek kepada karakter Gento sepanjang dia jadi Ultraman Blaza. Kemudian kita juga dapat tahu bahawa raksasa Taganula ni sebenarnya adalah raksasa dari bumi. Sebabnya dia bersungguh-sungguh tau nak memusnahkan Space Kaiju yang tengah on the way ke bumi. Dan benda ni dia bukan buat kali pertama tau untuk orang kata apa musnahkan Space Kaiju yang muncul dalam episod ke-23 ni. Dia dah pernah buat dah pun masa episod ke-3, masa kedatangan Jebalga pada ketika tu, dan dia dapat detect kedatangan Jebalga ni sebagai satu ancaman. Jadi dia nak musnahkan Jebalga tu, tapi malangnya tak berjaya. Dan daripada situ kita boleh tahulah yang sebenarnya Taganula ni adalah raksasa yang memang berasal dari bumi, dan dia dapat tahu ada Space Kaiju yang nak mengganggu ekosistem bumi. Jadi dia terpaksalah untuk musnahkan Space Kaiju yang muncul tu. Tapi nampak gayanya dalam episod ke-23 ni memang dia tak berjaya lah untuk memusnahkan Space Kaiju yang tengah on the way tu. Sebenarnya ada nama Space Kaiju tu, tapi aku tak ingat lah apa nama Space Kaiju yang tengah on the way tu. Alright, dan lepas tu kita dapat tengok juga yang aku perasan, masa lepas Taganula melepaskan serangan tu, dan Taganula dia meletup. Dia meletup. Dan kita dapati bahawa yang ini aku suka tengok masa part bila Taganula tu meletup, masa Blaza ada dekat Nevada. Ini menjadi satu benda yang sangat menarik sebab bila Taganula tu meletup, Ultraman Blaza tak sempat melarikan diri. So sekarang ni persoalan dia, apa yang bakal berlaku kepada Captain Gento? Aku tak nak tiba-tiba episod 24 Captain Gento tiba-tiba dah ada dekat Jepun. Kalau dia ada kat Jepun sekalipun, aku nak ada jawapan kenapa tiba-tiba dia ada kat Jepun. Orang GGF dekat US ke hantar dia apa semua dan sebagainya. Kemudian kalau dihantar sekalipun oleh pasukan GGF, wujud juga persoalan. Mesti ada kalangan SCAD dan GGF juga akan tertanya, Gento, macam mana kau boleh sampai dengan cepat kat Nevada? Dan adakah kat situ akan terbongkarnya rahsia bahawa maksudnya terbongkarlah rahsia bahawa Captain Gento ni adalah Ultraman Blaza di kalangan pasukan SCAD dan juga orang lain. Ini kalau Suburaya tak, orang kata apa, tiba-tiba Captain Gento muncul kat Jepun, lepas tu tak ada orang persoalkan, aku rasa memang tak patut gila lah dia buat macam tu. Alright, so itulah dia antara benda-benda menarik yang aku boleh nampak yang ada dalam episod ke-23 siri Ultraman Blaza. Dan nampak gaya siri ni pun akan habis tak lama lagi. Alright, so aku pun tak sabar dan looking forward untuk tengok apa yang bakal berlaku di penghujung siri Ultraman Blaza ni. Jadi terima kasih kepada semua sebab menonton video aku ni sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video aku yang akan datang.